Orang yang pernah merasai hidup susah, kita bercerita kepadanya tentang susah, insya-Allah dia faham dengan benar-benar faham. Orang yang pernah merasai sakit, maka kalau kita pernah sakit juga, kita cerita kat dia, ya, dia kata, saya boleh faham. Tapi kalau orang tak pernah sakit, tak pernah susah, kita cerita tentang sakit dan susah, dia boleh faham tak? Boleh. Ya, sebab dia ada akal kan. Tapi dia tak cukup faham sebab dia tak pernah merasai. Maka kita dengan Allah sama. Itu zikir ma'rifatullah. Apa makna zikir ma'rifatullah? Ada zikir-zikir yang akan membawa hati kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Iaitu untuk hati kita mengenal Allah. Ya, dalam diri kita ni, saya ulang lagi sekali, Allah Ta'ala mencipta kita dengan dua unsur yang utama. Pertama unsur zahir, yang kedua unsur batin. Unsur zahir, jasad kita. Unsur batin, roh kita. Sebab tu pernah saya sebut di sini bahawa kita tidak dinamakan manusia kalau tidak ada roh dan jasad. Kalau ada roh saja, tak ada jasad. Itu apa tu? Nampak macam memasak kat dapur tu, bunyi memasak. Kan? Bunyinya basuh pinggan. Tengok jasadnya tak ada. Apa tu? Wallahu a'lam. Kok jin ke apa ke? Tapi kita ni mesti cakap hantu je lah. Sebenarnya hantu tu tak ada. Yang adanya jin. Jin ni ada kategori dia juga. Ada yang beriman, ada yang tak beriman. Yang beriman itu dia tak ganggu orang. Dia ada tugas dia macam kita lah. Mungkin yang duk membasuh kat dapur tu, yang bunyi suara saja tu, itu adalah jin yang tak beriman, yang mungkin dia ada nak ganggu orang. Wallahu a'lam. Baik, kalau jasad saja tak ada roh, yang tu apa nama dia? Yang tu mayat. Jadi macam mana nak namanya manusia? Dia kena ada jasad, kena ada roh. Baik, cuma bila mana Allah bagi kita jasad dan roh, adanya roh itu, maka akan adanya hati, ada perasaan. Bila mana adanya roh, adanya akal. Bila mana adanya roh, adanya nafsu. Tetapi kita nak sebut bahawa roh ini adalah merupakan unsur kejadian manusia yang ada kemampuan untuk mengenal Allah. Dan salah satunya ialah mengenal Allah melalui apa? Melalui hati dan rasa itu. Saya juga pernah sebut juga, ni nak ulang lagi sekali lah, kok cuti 2 tahun kan? Masih ingat lagi tak pengajian tu? Ya, cuti 2 tahun, maka saya nak sebut lagi sekali bahawa ada kadang-kala dalam Al-Quran ni, perkataan-perkataan yang kadang-kala disebut dalam bahasa an-nafsu. Nafsu. Boleh juga kita terjemah nafsu, boleh juga kita terjemah diri manusia, yang mana? Diri yang dalam tu, jiwa manusia. Begitu juga perkataan al-qalbu, perkataan hati. Kita sekarang sedang bincang tentang tajuk hati, zikir dan Allah. Dan ada juga kadang-kala perkataan hati dalam bahasa Arab dalam Al-Quran, iaitu al-qalbu, dengan makna roh, ataupun dengan makna sesuatu yang Allah beri kepada kita dalam bentuk sebuah rasa, yang dengan rasa inilah kita dapat mengenal Allah. Merasai wujud Allah, merasai kebesaran Allah. Kerana mengenal dengan rasa ini jauh lebih benar, jauh lebih faham nak dibanding dengan mengenal dengan atau faham sekadar dengan apa yang kita sebut akal. Saya ulang lagi sekali ya, bukan apa sangat, supaya saya cerita ringkas di bawah tajuk ni kita pun dah faham dah. Allah Ta'ala bagi kita akal untuk kita faham. Maka bila mana kita bercerita tentang sesuatu, kita memberitahu tentang sesuatu, kita memikirkan tentang sesuatu, insya-Allah kita boleh faham. Tapi faham dengan akal dia tak cukup sempurna. Boleh ya? Faham dengan akal dia tak cukup faham. Dia kena faham dengan hati. Kerana faham dengan hati itu faham dengan rasa. Ingat lagi saya bawa satu contoh. Orang yang pernah merasai hidup susah, kita bercerita kepadanya tentang susah, insya-Allah dia faham dengan benar-benar faham. Orang yang pernah merasai sakit. Ya, saya pernah sakit Ustaz. Sebulan saya sakit. Ada yang lagi lama. Setahun Ustaz saya sakit. Ya puan, saya sakit ni setahun. Daripada setahun tu saya tak pernah
saya tak boleh berjalan 6 bulan. Maka kalau kita pernah sakit juga, kita cerita kat dia, ya, dia kata, saya boleh faham. Tapi kalau orang tak pernah sakit, tak pernah susah, kita cerita tentang sakit dan susah, dia boleh faham tak? Boleh. Ya, sebab dia ada akal kan. Tapi dia tak cukup faham sebab dia tak pernah merasai. Maka kita dengan Allah sama. Bagaimana nak mengenal Allah? Mengenal dengan hati kita. Dengan rasa. Sebab tu Allah letak iman itu di dalam hati. Supaya kita rasa percaya pada Allah. Maka iman yang ada di dalam hati, dengan munculnya, dengan cetusan rasa percaya pada Allah, rasa yakin kepada Allah. Apa lagi Allah letak dalam hati? Apa? Tauhid, iman, taqwa, sabar. Semua Allah letak di hati. Kerana sabar itu di mana? Sabar bukan di mulut. Ada orang bukan main lagi cakap sabar. Saya sabar ni. Ni. Nampak tak ni? Saya sabar. Ya ke? Yang dianya dah mula naik apa? Naik suara dah. macam tuan-tuan dan puan-puan dulu, ingat lagi tak? Kita cubit anak, kita pukul anak. Pam. Nasib baik mama sabar. Kalau tidak 3 biji. Padahal dah pukul dah sebiji. Kalau betul-betul sabar, cakap dulu. Nasib baik mama sabar. Kalau mama tak sabar, ke mama dah pukul. Itu baru betul. Ni pam dulu pukul sebiji. Nasib baik mama sabar. Kalau tidak, sabar apa dah pukul dah. Mana berapa ramai orang yang bicara tentang sabar di mulut je, tapi hatinya tidak merasai kesabaran. Tapi kalau di hatinya sabar, dia tak akan keluar di mulut dia, dia tak akan gerak tangan dia. Dia tahan. Apa makna sabar? Tahan sekejap. Maka orang lebih faham tentang sabar di saat hati dia merasai kesabaran. Sama juga kita dengan Allah. Boleh insya-Allah ni? Okey, selesai.